kesalahan memberikan maklumat palsu dalam urusan pendaftaran. 7.2 Jawatan kuasa mengambil maklum bahawa terdapat kemungkinan maklumat palsu diberikan dalam urusan-urusan seperti yang berikut: urusan pertukaran alamat Masdatin di JPN dan urusan pertukaran alamat kawasan pendaftaran di SPR yang merupakan kesalahan di bawah Akta 5 dan peraturan sedia ada. 7.5 Jawatan kuasa mengambil maklum terdapatnya peruntukan di bawah Akta 5 dan peraturan 25(1) peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990 masing-masing berhubung dengan kesalahan memberikan maklumat palsu dalam permohonan pendaftaran dan permohonan pertukaran alamat di kad pengenalan. Saya nak membangkitkan perkara ini kerana dalam pindaan yang kita nak bahaskan sekarang ini, tidak ada mana-mana pindaan untuk menguatkan ataupun untuk memperkuatkan penguasaan terhadap undang-undang ini, kerana memang sudah ada peruntukan untuk kesalahan oleh mana-mana orang di bawah Seksyen 3, Pasal 3 Akta Kesalahan Pidana Raya 1954. 1. Mana-mana orang yang dengan diketahuinya membuat apa-apa pernyataan palsu dalam atau berkaitan dengan apa-apa permohonan supaya dimasukkan ke dalam mana-mana daftar pemilih. Maksudnya peruntukan ini sedia ada. Kesalahan ini sedia ada. Tetapi memang telah terbukti bahawa dalam proses pilihan raya kita, proses pendaftaran pemilih, banyak pemalsuan dilakukan. Yang telah kita pun buktikan melalui laporan dalam MIMOS, ada multiple voters, ada pengundi berganda di satu-satu alamat yang sama. Ratusan pengundi dalam satu rumah yang tidak mungkin. Ini menunjukkan bahawa terdapatnya pemalsuan dari segi pendaftaran pemilih, dari segi menggunakan alamat yang sama untuk tujuan mendaftarkan ramai pemilih di satu-satu kawasan, di satu-satu lokaliti. Dalam suku keempat 2011 di kawasan Dewan Undangan Negeri saya di Lobak, Parlimen Seremban, Negeri Sembilan, saya telah membawa 170 kes dalam proses bantahan di SPR. Dalam 170 kes yang saya telah bawa itu, semua surat dihantar oleh SPR. Semua tenang balik kepada pejabat SPR. Maksudnya apa? Maksudnya alamat itu tidak diterima oleh pengundi itu. Maksudnya ke 170 dan ramai lagi telah memalsukan alamat untuk tujuan menukarkan alamat ke kawasan Dewan Undangan Negeri saya. Dan ini telah dibawa proses bantahan, dan apabila pada hari bantahan tersebut, public hearing tersebut, tidak ada seorang pun yang menjema. Ini menunjukkan bahawa memang ada pemalsuan. Dan saya tidak bukannya menyalahkan pengundi-pengundi itu, kerana saya tahu pengundi-pengundi itu disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memindahkan mereka dengan janji bahawa mereka akan mendapat bantuan dari segi bantuan kebajikan dan sebagainya. Dan saya tahu ada pihak tertentu daripada MCA di Seremban, di Negeri Sembilan, yang menukarkan alamat ini. Dan saya nak tanya SPR, sejauh mana keseriusan SPR untuk menguatkuasakan peruntukan undang-undang ini? Kerana saya telah membuat laporan polis di Negeri Sembilan dan telah terbukti bahawa dikatakan oleh pengarah SPR negeri sendiri bahawa mereka telah mengeluarkan nama dua pendaftar pemilih ataupun dua penolong pendaftar parti politik daripada parti komponen Barisan Nasional, kerana ada dua penolong pendaftar ini mendaftarkan nama orang yang telah mati berkali-kali dan mereka telah dibuang namanya. Dan saya nak tanya, sejauh mana kalau ada benda ini berlaku, ada laporan polis, sama ada pihak SPR bersedia untuk menguatkuasakan peruntukan undang-undang ini. Dan satu lagi kes yang baru-baru ini, hari saya daripada Seremban pun telah membuat laporan polis berkenaan dengan orang ini. Nama orang ini ialah seorang ahli MCA bernama Ho Kok Yew. Dia nak ia nak jadi calon di Dun Lobak di Parlimen Seremban. Dia ingat dia calon winnable, tapi saya nasihatkan tak ada calon winnable di Dun Lobak ni daripada MCA. Ini kubu kuat DAP, kubu kuat Pakatan Rakyat. Tak adalah calon winnable daripada Barisan Nasional di Dun Lobak. Jangan nak beria-ia. Dia memindahkan beribu-ribu. Dia sendiri, dia menukar alamat, dia letak alamat dia dalam rumah PPRT, Projek Perumahan Rakyat Termiskin, di satu kawasan flat, rumah pangsa di kawasan Dun Lobak, untuk bertujuan supaya dia dipindahkan masuk ke dalam Dun Lobak ini untuk menjadi pengundi. Walaupun saya tahu dia duduk di mana. Dia duduk di Kampung Baru Sikaman. Dia tak duduk dalam Dun Lobak. Tetapi dia tukar dan letak alamat dalam PPRT. Seorang yang nak menjadi calon, letak namanya sendiri dalam PPRT, tak malu ke? Jadi saya laporan polis telah dibuat. Dan saya nak tengok sejauh mana keseriusan SPR untuk menguatkuasakan peraturan ini. Kerana jelas dia memalsukan maklumat, nak jadi calon lagi. Kalau SPR serius, saya minta SPR ambil kes terhadap orang ini. Kerana ia telah dalam laporan PSC memang kita telah cadangkan, dan apabila dalam satu mesyuarat saya cadangkan kepada pengurusi SPR, dia kata memang setuju. Timbalan pengurusi SPR sendiri, Datuk Wan Ahmad, dia kata memang kita nak buat ada kes
Tetapi laporan polis telah dibuat, tak nampak ada tindakan daripada SPR. Itu yang pertama. Perkara yang kedua, saya nak jawab yang berhormat daripada rakan-rakan daripada Barisan Nasional dan juga khususnya daripada Yang Berhormat Rembau. Nampaknya sekarang ada changing goalpost. Sebelum ini kata maklumat ini inaktif dan sebagainya. Tetapi tadi saya mendengar daripada Kinabatangan, daripada Yang Berhormat Jempol kata, bukannya mereka tak ada maklumat. Mereka ini rakyat Malaysia, warga negara. Hanya alamat itu tidak dapat dikesan. Tetapi ini bukannya diberitahu oleh SPR dalam PSC. Mereka kata ini maklumat mereka tidak dikesan, tidak dapat dikesan, tidak dapat diketahui ataupun tak ada maklumat dalam database Jabatan Pendaftaran Negara. Maksudnya apa? Maksudnya kemungkinan 40,000 ataupun 42,000 nama ini bukannya warga negara. Jadi tadi Yang Berhormat Rembau kata, kerana kalau mereka warga negara, hanya mereka inaktif. Sekarang pura pakai data ataupun maklumat kata inaktif. Okey, saya bagi kawan saya daripada KP. Saya ingat tu bukan kenyataan daripada SPR yang setahu saya. Bukan dia kata ini bukan warga negara. Saya ingat SPR menjelaskan 42,000 ni kita tak tahu sebab mereka ni selama ini tak ada berurusan dengan JPN. Tak tahu sama ada mereka masih hidup ke, sudah mati ke, ataupun di mana-manakah. Jadi itu saya ingat. Bukan dia kata bukan warga negara. Betulkan sikitlah saudara. Bukan maksud saya. Saya terima pandangan daripada KP. Tetapi apa yang saya nak katakan di sini ialah, katakan kalau maklumat itu tidak dijumpai dalam Jabatan Pendaftaran Negara, bagaimana kita membuktikan bahawa orang-orang itu adalah warga negara Malaysia? Burden of proof sepatutnya letak dalam nama-nama orang-orang dalam nama ini. Kalau mereka keluar, tunjukkan mereka ini warga negara, ada sijil warga negara, ada sijil kelahiran, okey, kita tak ada masalah. Boleh bersihkan nama mereka supaya diadakan terus dalam daftar pemilih. Tetapi sekarang tak ada. Katakan tak ada maklumat dalam MyKad. Kalau tak ada maklumat dalam MyKad, dalam JPN ada maklumat sijil kewarganegaraan, ada sijil kelahiran. Kalau semua nama ini tak ada, semua data ini tak ada, maksudnya kemungkinan mereka ini bukan warga negara. Jadi kalau bukan warga negara, bagaimana mereka ada hak untuk terus berada dalam daftar pemilih kita? Rembau. Terima kasih jiran saya daripada Rasah. Ini sudah sampai ke tahap hujah Yang Berhormat Rasah dengan hujah Yang Berhormat Kapit, ya. Sebab dua-dua duduk dalam jawatan kuasa PSC. Rasah membuat kesimpulan bahawa pihak SPR nyatakan bahawa mereka ini maklumat langsung tidak ada dalam NRD, dalam JPN. Kapit menyatakan bahawa apa yang disampaikan kepada PSC itu, maklumat itu ada, cuma mereka inaktif. Maksudnya dormant, mereka tidak berhubung ataupun berurusan dengan JPN selama 10 tahun lebih. Itu ada perbezaan besar. Jadi saya minta kalau Rasah sebagai seorang gentleman, kita rujuk perkara ini kepada JPN, kepada SPR, apakah sebenarnya keadaan yang ataupun kedudukan yang sebenarnya, sama ada characterization yang dibuat oleh Yang Berhormat Rasah ataupun apa yang dibuat oleh Yang Berhormat Kapit, ya. Sebab perbezaan itu cukup besar sekali. Kalau apa yang disebut oleh Yang Berhormat Kapit itu betul, saya rasa hujah Yang Berhormat Rasah dengan sendirinya batal. Tidak, saya dengan Yang Berhormat Korkrai dengan Yang Berhormat Gombak, kita jelas. NRD berkali-kali kata 42,000 nama ini tak ada dalam database. Macam mana mereka boleh buktikan bahawa mereka warga negara kalau nama tu tak ada dalam database? Saya tadi katakan, kalau MyKad punya database tak ada, sijil kelahiran sama ada atau tidak? Sijil kewarganegaraan yang dikeluarkan sebelum tahun 57 mungkin, ada tak mereka punya nama ada dalam senarai database? Takkan JPN tak ada nama-nama ini? Kalau nama-nama ini tidak dapat dibuktikan oleh JPN, maksudnya kemungkinan mereka ini bukannya warga negara. Dan bagaimana mereka boleh terus dalam daftar pemilih ini? Dan due process ini, seperti yang kita dikatakan oleh Yang Berhormat, telah dijalankan 3 bulan. Kita panjangkan masa 3 bulan. Tak cukup, hantar kepada pimpinan parti politik. Yang Berhormat Kanggar pun ada. Dia kata tak dapat bukti kan. Kita bagi kepada ejen-ejen, kepada pemimpin-pemimpin parti di peringkat bawahan. Cari nama-nama ni. Kalau bawa nama-nama ni betul, pastikan bahawa ini masih hidup, masih warga negara, ada sijil, tak ada masalah. Kita boleh bersihkan nama mereka. Tetapi kalau tak dapat dibuktikan, sepatutnya dikeluarkan. Sedikit. Kita sama-sama dalam jawatan kuasa. Bolehlah kita rujuk baliklah kepada Hansard di mesyuarat kita. Saya ingat JPN dia menjelaskan
kata sebab tak ada berurusan dengan jabatan berapa tahun. Sebab itulah tak ada, dia tak tukar kad baru lah dan sebagainya. Jadi SPR menjelaskan oleh itulah nama tu masih ada kan. JPN kata macam dia orang tak ada, tapi kerana tak ada berurusan. Tapi dia pun tak jelas ada ke tidak ada, mati ke belum. Itu setahu saya. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Sehubungan dengan apa yang disebut oleh Kapit, rakan kami dalam PSC, isu tidak aktif dengan JPN selama 10 tahun ini adalah satu perkara yang baru nampaknya. Ya. 10 tahun. Lama. Dia orang kata lama. Itu pun konsep yang baru juga sebab kalau mereka ada surat lahir, apakah kalau tidak berhubung lama dengan JPN akan buang surat lahir? Kalau mereka ni warga negara, apabila tidak berhubung lama dengan JPN, maka surat warga negara akan dibuang sampai tak ada rekod. Tak ada rekod dalam JPN. Itu problem yang dibangkitkan oleh Rasah tadi. Mati keluar, mana rekod lahirnya? Rekod mati pun tak ada, rekod lahir pun tak ada. Jadi bukan persoalan dia masih dalam daftar pemilih. Soalan saya, macam mana dia boleh masuk dalam daftar pemilih in the first place dengan izin? Boleh. Sri ada masa. Okey. Isunya ialah begini, satu soal nak masuk ini senang, nak keluar ini susah. Sebab dia Ini yang dia mengelirukan. Okey, cukup. Saya belum habis Points lagi, taken, takkan points tak taken. gentleman. No, what do you... Points taken. Yang berhormat, takkanlah nak bagi 30 tombak pun saya bagi tadi gentleman 30 sikit. 30 No, sekejap, sikit. Satu, yang berhormat, kalau dia masuk keluar tu satu hal, kerana masuk tu mendaftar. Yang keluar ni susah kerana pertama ialah melibatkan hak sebagai warga negara. Okey, tak apa. Saya nak bagi contoh di Sabah. Untuk mendapatkan surat beranak pun menjadi isu besar. Mungkin di Rasa tak ada masalah, tapi di Kapit, di Sabah, di Sarawak memang satu masalah. Dan saya nak bagi tahu tuan yang berhormat, sewaktu penubuhan Malaysia dahulu 1963 telah diberi satu peruntukan untuk kerajaan negeri Sabah dan Sarawak, ya, kerana waktu itu tidak ada IC untuk Sabah dan Sarawak, Semenanjung sudah maju. Waktu itu diberi kuasa kepada kerajaan Sabah dan Sarawak untuk memberikan IC kepada mereka. Sampai sekarang proses itu berlaku. Tadi dia sebut wilayah dan Selangor, tiba-tiba Sabah pula. Tidak, saya nak katakan 42,000 itu kita tidak tahu. Persoalannya betul. Persoalannya sekarang ialah tadi kata masuk senang, keluar tak boleh. Dalam peraturan tu ada, kalau orang tu dapat buktikan, kita boleh masukkan nama mereka balik dalam daftar pemilih, tak ada masalah. Tetapi sekarang due proses telah dijalankan cukup. Due proses telah dijalankan, 3 bulan sudah PAMI, tak ada orang keluar, tak ada orang dapat buktikan, yang ada 1,000 lebih. Yang Muhammad Rembang, saya tengok dia punya argument, dia kata, baru-baru ini kerajaan bagi RM500 bantuan BRIM, ada beberapa orang, mungkin dalam 10, mungkin 20, itu saja. Kalau mereka dapat buktikan, ada keluar, tunjukkan. Apakah yang berhormat mengatakan penduduk orang Sabah yang jauh di pedalaman, yang sekarang ini tidak berurusan dengan JPN, dibuang hak mereka untuk mengundi? Itukah hujah yang berhormat? Sebab kalau saya katakan tadi, mereka tidak berurusan dengan JPN, tidak bermakna mereka tidak berhak untuk mengundi. Apakah yang berhormat mahu menidakkan hak kami di negeri Sabah dan Sarawak? Saya tidak pernah menafikan hak. Betul yang berhormat. Tak betul. Ada yang tidak datang. Macam mana datang? Naik sungai, naik bukit. Boleh Alina Berhormat elakkan perkara-perkara yang telah disentuh itu. Saya dengar tadi Gombak telah sentuh perkara itu. Avoid repetitiveness. Jangan rampas hak orang Sabah Sarawak. Ini putar Dari balik. segi itu kita sudah bersetuju bersama. Sarawak orang di dalam You pedalaman. tidak tahu. Ini sudah kota belit ni. Apa yang kita tahu, hanya tahu baca maklumat. Ini kota belit. Wakil Yang balik tu. Tan Sri, saya minta itu ditarik balik. ini saya tarik balik kota belit, tapi putar belit. Tan Sri Putar belit. Kota Belud. masih belik. Tan Sri, Belit. orang Bukan Kota Kota Belud. Belit, Dia kata tapi belit. Kota Belit. Saya minta Rasa tarik balik. Tak ada masalah. Jangan. Ini boleh panggil saya apa-apa, tapi nama penduduk, maruah orang penduduk Kota Belud jangan main-main. Okey, saya tarik balik kota belit, tetapi kota Belud putar belit. Okey.
Itu boleh. Tarik balik. Tarik balik. Saya sudah tarik balik tadi. Ah. Dah tarik balik. Kota Belud putar balik. Saya kata, saya tidak menafikan hak mana-mana warga negara. Kalau betul mereka warga negara, kita akan mempertahankan hak mereka sebagai pengundi. Tetapi sekarang yang 40,000 itu tidak dapat buktikan bahawa mereka warga negara. Kalau katakan ada daripada pedalaman Sabah dan Sarawak tak keluar, ada bantuan BRIM. Mengapa wakil rakyat daripada PN Sabah Sarawak tak kerja ke, tak turun padang? Cari mereka. Sampai ke mana-mana cari mereka. Yang Buktikan berhormat mereka satu warga Sabah negara. pergi yang berhormat. Satu Sabah yang berhormat pergi. Hari itu yang berhormat komplain pada saya, sakit pinggang. Saya tak Masuk komplain keluar. kepada, jangan putar balik. Ini putar balik lagi. Masuk Sedikit. keluar masuk. Sedikit saja. No, tadi speaker dan terima kasih pada Rasab. Tadi saya dengar hujan ni masuk senang keluar susah ya, dan seolah-olah macam bagi alasan pada SPR, kenapa SPR ni susah sangat untuk keluarkan 40,000 nama ini yang telah dibuktikan tidak ada dalam database JPN. Tapi saya nak bagi satu contoh. Di mana kes ini pengundi dalam kawasan saya, Mutiara Damansara. Nama dia Ho Heng Tong. Nombor IC 580911045175. Dia sudah mengundi dalam sini 4-5 kali dalam pilihan raya yang lepas. Tapi bila dia pergi siasat nama dia dalam database SPR, tiba-tiba dia diberitahu nama tidak ada lagi. Dia tanya kenapa dibatalkan kematian. Saya sendiri pergi ke wilayah, pejabat wilayah, tanya sekali lagi, kenapa nama ini dikeluarkan, dia sahkan, dia tunjuk daripada pin out kematian. So, macam mana pengundi yang masih hidup dibatalkan daripada daftar undi yang sekarang, sebegitu senang saja. Tanpa apa-apa bukti, dia sudah mati. Tapi di sini saya nampak 42,000 tak boleh dikeluarkan. Minta penjelasan. Tak sudah betul. Saya rasa poin yang kita nak stress di sini ialah due process telah dijalankan. Sepatutnya ada satu closure dalam chapter ni. Dan due process, pameran sudah dibuat, tak dapat buktikan bahawa orang ini masih hidup ataupun warga negara Malaysia, sepatutnya nama ini dikeluarkan. Dan ini sekali lagi kita mendesak, kita meminta SPR ambil tindakan, keluarkan nama-nama ini daripada daftar pemilih dan bersihkan daftar pemilih itu. Itu saja. Perkara yang terakhir, tak saya betul. Saya merujuk kepada rang undang-undang ini, pindaan Seksyen 14. Seksyen 14 B. Dengan menggantikan subsection 1A dengan subsection yang berikut. 1A. Tiap-tiap ejen tempat mengundi atau ejen mengira seseorang calon yang dilantik di bawah perenggan 1A hendaklah bertugas atau hadir di tempat mengundi atau hendaklah menghadiri pengiraan undi di tempat mengundi mengikut waktu yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya membantah dan saya rasa rakan-rakan saya di sebelah sini pun membantah sekeras-kerasnya peruntukan ini. Kerana ini saya rasa agak tidak fleksibel kepada mana-mana calon. Semua calon dan juga ejen-ejen kita. Kerana memang sedia maklum di sebelah kita sini daripada pihak Pakatan Rakyat, kebanyakan ataupun kesemua ejen tempat mengundi ataupun ejen mengira kita adalah daripada golongan volunteers ataupun sukarelawan. Dan agak susah untuk menetapkan satu masa kerana mereka ini datang secara sukarela. Kita secara praktisnya, kita selalunya mengumpulkan nama yang banyak, kita letak dalam satu master list dan berikan kepada ketua tempat mengundi mana-mana nama yang hadir pada hari itu. Kita tak boleh pastikan, tak boleh memaksa orang ini kalau tetapkan masa itu mereka hadir. Sebab mereka bukan bekerja dengan kita, bukannya macam di sebelah sana. Mereka ini volunteers. Jadi kalau ada peruntukan ini sangat tidak fleksibel kepada pihak kita. Dan bayangkan, hari itu saya jumpa dengan pengurusi SPR. Beliau mengatakan bahawa ini memang ada, kita boleh letak 2 nama dan sebagainya. Tetapi kalau letak dalam peruntukan undang-undang dan apabila pada hari mengundi ada beribu-ribu pusat mengundi, ketua-ketua tempat mengundi. Dan kalau mereka tidak fleksibel, ikut benar perkataan dalam peruntukan ini. Kalau orang A, nama A yang telah dituliskan, patutnya datang pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Kalau orang nama itu tak ada, kalau kita nak buat ganti, tak boleh diberikan ganti kalau mengikut peruntukan ini. Jadi peruntukan ini sangat tidak fleksibel. Dan saya rasa kalau perkara ini berlaku, kemungkinan banyak tempat-tempat mengundi tak ada ejen. Tak ada ejen tempat mengundi ataupun ejen mengira. Jadi saya rasa peruntukan ini tidak fleksibel dan kita meminta supaya peruntukan ini ditarik balik oleh pihak kerajaan. Ya, terima kasih. Saya nak dapat pandangan dari Rasa. Dengan pindaan yang begitu membawa implikasi begitu besar, tapi tergesa-gesa nak kita luluskan. Dan dengan apa yang Kota Belud sebut tadi, there is no 100% perfect list. Dan tapi undang-undang ini nak haramkan
penyemakan pada hari itu, pada pandangan rasa, sama ada ini memberi gambaran seolah-olah ada konspirasi, tidak memberi satu sistem yang telus dalam pilihan. Memang saya bersetuju bahawa kita perlu memberikan hak ataupun kebenaran kepada calon-calon ejen-ejen dan sebagainya. Bukan kepada pihak kita saja, kepada pihak di sebelah sana saja pun. Semua calon perlulah diberikan kemudahan, diberikan hak untuk menghandal ejen, sama ada di barung, sama ada dalam tempat mengundi. Apabila proses pengirian, semuanya perlu ada pemerhati, ada ejen daripada pihak calon. Itu untuk memastikan satu ketelusan dalam sistem pengundian kita. Kalau betul Barisan Nasional cakap, tak takut, kita nak lawan secara gentleman, kita hormati rakyat, biarlah semua proses ini, biarlah terus. Biarlah semua proses ini dipercayai, dihormati, dan biarlah proses itu dipantau sepanjang masa oleh ejen-ejen calon. Dan saya harap peruntukan ini dapat ditarik balik dalam peringkat jawatan kuasa dan supaya memberikan flexibility kepada pihak calon. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Muhammad. Tak, saya setuju apa yang disebut oleh Muhammad tadi bahawa peruntukan itu perlu ditarik balik. Malah bagi saya bahawa sepatutnya cadangan pindahan ini ditarik balik semua. Tak ada apa benda yang pergi kepada semangat penubuhan PSC untuk menunjukkan bahawa satu reform terhadap proses pilihan raya dalam negara kita. Jadi sepatutnya kita kembali kepada perkara-perkara asal saja yang telah sedia ada. Jadi saya rasa saya mencadangkan bahawa kalau boleh Yang Berhormat mencadangkan kepada Dewan ini supaya menteri datang ke sini, tarik baliklah ke semua ni. Daripada nak buat pindaan yang sikit-sikit dalam pangkat jawatan kuasa ni, lebih tarik balik. Takkan masalah nak tukar menanda undi kepada membuang undi. Kalau menanda undi, membuang undi selama ni pun mengundi juga dah 12 kali dah. Nak ikut bahasanya, kalau orang Kelantan kata pakoh. Terima kasih Puan Senang. Ini menunjukkan bahawa proses pendipindaan ini tergesa-gesa tanpa konsultasi dengan parti-parti politik, dengan pihak-pihak pimpinan daripada pihak parti politik dan juga calon-calon yang terlibat dalam proses pilihan raya. Itu tidak ada konsultasi dengan kita. Dan memang betul seperti yang dicakap oleh Pokok Sena, pindaan-pindaan ini tidak ada kena-mengena dengan perbincangan-perbincangan kita ataupun laporan-laporan dalam PSC. Show-show dalam PSC tak ada langsung berkaitan dengan pindaan ini. Dan show-show itu hanya diputuskan pada semalam kalau tak silap saya. Dan hari ini SPR dijangka akan membuat sidang abar untuk menyuarakan ataupun menyenderaikan apa-apa keputusan daripada pihak SPR, sama ada rekomendasi ataupun cadangan itu diterima atau ditolak. Dan nampaknya belum ada satu lagi komitmen yang firm bahawa semua cadangan itu akan diterima dan ataupun dilaksanakan sebelum pilihan raya umum yang ke-13 nanti. Dan kita sekali lagi menegaskan bahawa dalam semua mesyuarat PSC, dalam setiap mesyuarat ke-14 mesyuarat itu, setiap kali ada ruang Yang Berhormat Gombak, Yang Berhormat Korakrai dan saya sendiri, setiap kali kita menegaskan bahawa pentingnya setiap show dan cadangan itu perlu dilaksanakan sebelum pilihan raya umumnya ke-13. Kalau kita nak menunjukkan ketegasan dan keterbukaan pihak kerajaan daripada Barisan Nasional untuk sebuah ataupun satu sistem pilihan raya yang bebas dan adil. Tempat yang last kali. Terima kasih. Terima kasih YB Rasah. Saya nak bertanya Rasah, walaupun mungkin Tan Sri Yang Di-Pertua lebih pakar dalam bidang ini, tapi ini saja cara saya, iaitulah berkenaan dengan usul yang kita luluskan dahulu dan diterima oleh Dewan ini, mengandungi 22 cadangan. Andainya ianya tidak dilaksanakan dan Parlimen terbubar, apakah status usul dan keputusan itu yang membuat rasa? Adakah ianya kerajaan berubah dan sebagainya? Adakah itu tak ada kesan langsung ataupun ianya masih hidup walaupun Parlimen dibubarkan, Parlimen baru terbentuk, usul itu masih hidup atau usul itu mati dengan terbubarnya Parlimen kita? Itu saya perlu panduan penjelasan daripada Yang Berhormat Rasah. Berkata-kata usaha kita ini sia-sia saja sebab minat SPR bukan terhadap usul-usul yang diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini. Minat SPR ialah membuang undi 50 meter, 100 meter, barung tak barung, benda begitu minat SPR nampaknya. Walhal minat rakyat, dan Kota Belud bukan main lagi, rakyat, ingin kedengar rakyat, hasrat rakyat, permintaan rakyat, kerajaan sensitif rakyat.
rakyat diutamakan. Tak ada apa pun yang rakyat minta yang dapat, yang lain minta dapat, keputusan orang lain yang dapat. Itu saya rasa perlu jelaskan kebimbangan kita kalau ianya diperlakukan demikian rupa suatu hasil keputusan jawatan kuasa khas Parlimen, Majlis Parlimen yang mulia ini habis begitu sahaja. Terima kasih. Memang, terima kasih Abang Mat Tumpat. Memang kita, ketegasan kita amat kuat bahawa sepatutnya semua cadangan atau show itu dilaksanakan sebelum Pilihan Raya Umum yang ke-13. Namun begitu saya tidak dapat menjawab soalan daripada Yang Berhormat Tumpat. Saya minta Yang Berhormat Tan Sri Speaker untuk memberikan petua dalam perkara ini kerana yang lebih arif adalah pihak Speaker di sana. Jadi saya telah habis bahasan saya. Terima kasih kepada Tan Sri. Saya tidak menyokong pindaan dalam peruntukan ataupun undang-undang ini. Terima kasih. Sila, tanggapan. Gombak belum ucap ke? Ingat Gombak dah berucap tadi. Saya bukan menteri yang dipertanggungjawabkan, Yang Berhormat. Tak apa, saya pun bukan menteri. Tuan Ketua, saya ucap terima kasih kepada Tuan Ketua kerana beri saya ruang untuk bersama-sama terlibat dalam perbahasan pindaan rang undang-undang ini. Dengan antara lainnya, saya ingin menyokong pindaan ini yang akan meletakkan kita di satu kedudukan lebih baik berbanding dengan masa-masa lalu. Tuan Ketua, kita tidak boleh menafikan bahawa SPR telah melalui satu proses yang amat panjang. Bagaimana satu ketika dahulu pernah kita bertugas secara sukarela menggunakan pembaris dan kertas-kertas dengan tulisannya yang amat kecil sehingga terpaksa menggunakan kanta pembesar, dan pernah di satu kedudukan kita hanya menggunakan floppy disk dan juga 4.5 inch hard disk untuk menyemak daftar-daftar pemilih dan sebagainya. Dan hari ini hanya di hujung jari kita telah dapat menyemak kedudukan para pengundi kita. Tuan Ketua, ini tidak boleh kita nafikan telah melalui satu perubahan yang besar atas pengaruh dunia tanpa sepadan dan langit terbuka. Tahniah syabas diucapkan kepada SPR. 12 pilihan raya telah dilalui dan pada setiap kali pilihan raya kita menyaksikan kursi-kursi pembangkang tetap subur. Sehingga pada satu ketika pada tahun 2008 kita menyaksikan kehilangan 2/3 majoriti di Parlimen di pihak kerajaan dan juga kehilangan 6 negeri. Jadi ini adalah merupakan satu asas kuat, hujah kuat pada pihak SPR yang mereka telah melakukan sebaik mungkin untuk menampilkan satu proses pilihan raya yang suci dan bersih. Tuan Ketua, apa juga pandangan, tanggapan? Saya lihat hari ini kita berbahas seolah-olah macam kita membahaskan usul Parliamentary Select Committee yang sepatutnya kita bahaskan pada minggu lepas, pada 2 minggu lepas. Jadi hari ini semuanya bangun dengan pendapat-pendapat hujah-hujah yang telah mereka sebutkan di dalam jawatan kuasa pilihan khas itu. Apapun ia adalah untuk kebaikan kita. Saya kira tadi pihak pembangkang tidak berminat langsung untuk berbahas tentang pindaan-pindaan ini. Rupanya mereka mengambil kesempatan untuk membangkitkan emosi, untuk membangkitkan semangat ke arah satu agenda mereka. Tak tahulah bersih 3, 4, 5, 10 ke yang mereka nak buat. Seolah-olah pilihan raya yang kita lalui selama ini tidak ada kebersihannya, tidak ada transparansinya dan tidak ada ketelusannya. Tuan Ketua, saya berdiri di atas satu kedudukan untuk melihat bahawa proses yang bersih itu akan menghasilkan produk yang bersih. Proses yang berkualiti akan menghasilkan produk dan perkhidmatan yang berkualiti. Untuk kita memberikan satu peluang kepada pihak SPR menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, ia perlu didokong oleh kumpulan-kumpulan parti politik di negara kita, sama ada di pihak kerajaan ataupun pihak pembangkang, serta ada kumpulan-kumpulan sokongan yang akan bertindak sebagai sukarelawan pada hari tersebut. Jadi saya ingin mencadangkan kepada pihak Suruhanjaya Pilihan Raya ini, mereka yang bertugas sukarela untuk membantu pihak SPR dalam melaksanakan tugas-tugas untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berkesan ketika sebelum, sedang dan selepas pilihan raya ini, mestilah mereka yang bebas dari mana-mana fahaman politik umpamanya, kecuali ejen-ejen kepada parti-parti politik yang memang disahkan oleh parti politik tersebut untuk
mewakili mereka sebagai ejen. Petugas-petugas yang mewakili parti politik boleh menyumbang kemungkinan kepada tengah ada trail of thought tu, carry on, ada pandang tu dah lari, betul saya memang orang tak boleh distract saya tengah bercakap. Saya habiskan, nanti saya bagi mana? Kubang Krian, Kuala Kerai. Tak, Kubang Krian nak pergi Johor, tak apa, boleh sebut juga. Jadi dekat mana saya tadi? Silalah. Saya minta Bukit Katil tolong bagi laluan pada saya, ya. Bukit Katil sana. Oh, bukan Bukit Katil, sorry. Dah 4 tahun tak kenal lagi, ya. Tan Sri yang dipertua berbangkit dengan cadangan tangga batu, betul ya, tangga batu, supaya petugas-petugas SPR ini, Tan Sri, adalah orang-orang yang neutral, ya, bebas daripada mana-mana parti politik, memegang jawatan mana-mana parti politik. Ahli parti politik, payahlah kita nak kesan, ya. Saya nak mencadangkan, dan pernah kita cadangkan di dalam mesyuarat-mesyuarat PSC yang lalu, supaya nama-nama returning officer, bakal-bakal, ya, ketua tempat mengundi, kerani-kerani tempat mengundi yang akan dicalonkan untuk bertugas dalam pilihan raya umum itu dipamerkan supaya dapat kita menilai kedudukan kepartian mereka. Ini satu cadangan supaya yang menjadi petugas ini betul-betul bebas daripada mana-mana parti politik. Kami telah mencadangkan, tetapi cadangan itu ditolak di dalam perbincangan kami. Jadi adakah cadangan ini boleh dibawa ke dalam Dewan melalui tangga batu? Terima kasih. Seperti yang saya sebutkan tadi, mengapa kita perlukan demikian? Pertama, untuk kebaikan parti yang berhormat jugalah. Kerana hari tersebut dia nak bekerja untuk parti yang berhormat. Jadi pada masa yang sama dia terpaksa bagi dua pula. Separuh kerja dengan SPR, separuh kerja dengan parti yang berhormat. Itu sebab antaranya saya mencadangkan supaya untuk menampakkan ada kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan SPR sebelum, selepas dan sedang pilihan raya, supaya mereka yang bertugas sukarela ini bebas dari sebarang fahaman politik. Itu saja, bukan saya nak kena pamer, nak kena ikut cara yang berhormat. Ikut cara yang berhormat, kita akan sampai ke satu peringkat, nanti kita lumpuh, paralyzed before we analyse. Betul, yang berhormat Tumpat. Yang berhormat Tumpat sekarang dah ada di tangga batu. Saya harap dah bertukar mengundi tangga batu lah. Terima kasih. Terima kasih Tuan Sri Yang Bertua, terima kasih Yang Berhormat Tangga Batu. Yalah, saya tertarik bab tentang hujah mengatakan bahawa petugas-petugas pilihan raya mesti bebas daripada fahaman politik. Idealnya begitulah, tetapi Tuan Sri Yang Bertua, saya juga berpendapat bahawa, dan saya rasa ramai di kalangan kita bersetuju bahawa untuk mencari petugas yang benar-benar bebas daripada fahaman politik ataupun benar-benar bebas ke arah cenderung ke arah parti-parti tertentu, saya rasa mustahil. Walau bagaimanapun Yang Berhormat Tangga Batu, bagaimana kalau kita mencadangkan supaya petugas-petugas SPR semasa pilihan raya ni sekurang-kurangnya tidak memegang apa-apa jawatan penting dalam parti. Kerana selama ini pun kalau kita tengok, bukan sahaja di peringkat Barisan Nasional, di peringkat bukan BN pun ramai juga pemegang jawatan parti yang bertugas dengan SPR. Kita boleh kesan. Jadi kita selama ni dalam bahasa Inggeris fair and square lah. Tetapi untuk masa yang datang, mungkin kita boleh cadangkan supaya sekurang-kurangnya mereka bebas daripada memegang jawatan penting dalam parti. Terima kasih Tuan Ketua. Saya ditanya oleh Yang Berhormat Sepang tadi apa definisi neutral ataupun bebas. Kalau tidak, nanti kita ada berapa orang je ahli parlimen bebas tu yang sedang cakap telefon tu. Jadi Tuan Ketua, saya bersetuju sekurang-kurangnya indeks, indikator kepada sekurang-kurangnya sebagai tanda kepada kebebasan ataupun neutralism itu adalah mereka tidak memegang jawatan, sama ada di peringkat cawangan, cabang ataupun mereka pangkil ranting, bahagian dan sebagainya. Jadi Tuan Ketua, sikit Tan Sri. Tak. Belum saya belum izinkan Pak duduk dulu. Sekali-sekali ikutlah cakap tangga batu. Saya minta. Degil betul. Duduk. Saya minta duluan. Allah. Duduklah dulu.
Minta Allah sikit sebaik telefon bunyi. Okey, sila. Ya, terima kasih. Terima kasih sahabat saya Tangga Batu. Bukan Bukit Kecil, di Tangga Batu. Tadi pasal kawan saya Ledang, bukan Ladang. Sorry. Ladang. Ingat ladang lembu NFC tu. Pasal dia kata maknanya mustahil untuk kita nak dapat satu petugas yang betul-betul neutral dan sebagainya. Sebab macam KTM pun kan, mana boleh neutral, mesti letak bendera BN di stesen komuter. Lepas ni kita pun nak minta juga bawa letak pula bendera Pakatan Rakyat ni di stesen komuter, betul tak? Kalau boleh di kepala kereta api tu. Biar dua-dua bendera duk menyacak tu, baru dia elok kan. Baik, memang susah kita nak dapat neutral. Sebab itu kita katakan bahawa sepatutnya pindaan ini tidak menghalang untuk kita meletakkan wakil kita di Barung SPR tu. Supaya apa? Supaya kerana payah kita nak dapat petugas SPR yang neutral, jadi mesti ada pemerhati di peringkat parti-parti ni, calon-calon itu di dalam Barung SPR itu sendiri. Hari ini pindaan ini telah menyebabkan pemerhati kita di Barung SPR itu telah buang. Ya Muhammad, dia lari daripada SPR pergi ke kereta KTM, pergi ke mana-mana saya tak tahulah. Tapi apa yang saya sebut tadi sangat jelas. Saya setuju dengan Ledang, antara tanda yang mereka itu mungkin sedikitlah tidak mempunyai kecenderungan politik yang keterlaluan, maka dia antara tandanya ialah dia tidak memegang jawatan di peringkat cawangan, bahagian, cabang, ranting dan sebagainya. Kena bagi bebas. Sikit kena bagi. Saya bebas agak lah. Bebas pasal saya sebut. Saya tengok pengalaman saya lah banyak kali pilihan raya dan selepas pilihan raya. Dulu di Kelantan masa BN merintah, BN letak bendera dalam bandar apa semua, PAS letak pun tak boleh. Maka PAS pun komplain ni tak adil, nak guna dewan tak boleh. Kemudian bila PAS merintah 23 tahun, bendera PAS pula penuh, bendera BN tak boleh letak. Lepas tu dewan stadium, dewan stadium apa semua yang kepunyaan kerajaan negeri dia tak bagi. Di Selangor pun sama juga. Jadi saya pernah minta nak guna. Tak bagi. Sumpah aja. Tak bagi. Memang tak bagi. Saya dah ada pengalaman. Bohong apa? Saya ada pengalaman. Tak bagi. Jadi begitu juga pasal-pasal bendera ni. Jadi saya nak beritahu 2 kali 5, 5 kali 5. Sekian, terima kasih. Saya ambil di penghujung 2 kali 5, 5 kali 2. Tuan Tua. Ada orang kata 5 kali 2 10. Dengar sini. Tuan Tua, cukuplah bahagian yang meletakkan petugas sukarela pada SPR itu sebagai mereka yang bebas dari kecenderungan keterlaluan kepada mana-mana parti politik. Saya ingin membawa satu contoh untuk hujah saya yang kedua, Tuan Ketua, iaitu berkaitan dengan pemindahan pemilih. Saya mengambil contoh di kawasan saya sendiri. Di Parlimen Tangga Batu, di Dun Pai Rumput, kita mengalami satu penambahan pemilih yang amat besar. Dun yang dahulunya pada tahun 2004, 14,000, 2008, 16,000, sekarang kita ada 21,000 pengundi. Dan kami juga menjejaki pengundi-pengundi yang datang secara pukal ini. Dan kita juga tahu yang ia didorong oleh kemahuan dan kehendak politik sebuah parti. Ini saya nak beritahu, apa yang dibangkitkan oleh Subang, apa yang dibangkitkan oleh Rasah sebentar tadi sebenarnya berlaku, tetapi saya tidak menjadikan ianya satu isu yang besar. Cuma saya berhubung, engage dengan pengundi-pengundi ini melalui pengantaran kad dan sebagainya. Ada antara mereka yang berhubung saya balik yang mengatakan, sorry, minta maaf ya YB, saya ini diminta oleh YB sekian-sekian daripada Kota Melaka. YB mana? YB DAP dari Kota Melaka untuk berpindah ke salah satu don di dalam kawasan saya. Kononnya don ini adalah menjadi sasaran mereka pada pilihan raya umum yang akan datang. Jadi yang kita nak besar-besarkan, saya teringat cerita Pematang Pauh ketika Perhimpunan Agung UMNO 1997 yang menyebut tentang burung botak. Berapa kali kepala hang kena ketuk. Dia ingat kita pun sama macam dia. Ini Pematang Pauh cerita masa dia timbalan Presiden UMNO. Nak kata orang, kata dulang, paku serpih. Kata orang, dia yang lebih. Jadi sebelum kita kata kepada orang lain, lihat dululah bagaimana apakah gerakan-gerakan yang kita buat. Konon-konon, saya mengiktiraf
Saya mengiktiraf gerakan itu, kebijaksanaan mereka, budi bicara mereka, bagaimana liciknya mereka untuk membawa pengundi-pengundi kononnya untuk menewaskan calon Parti Barisan Nasional di DUN Payung Rumput pilihan raya umum akan datang. Saya iktiraf. Maka saya kena bekerja lebih kuat lagi kalau mereka bawa pengundi secara pukal daripada Parlimen Kota Melaka, pindah ke Tangga Batu, kononnya DUN Kota Laksmana mereka menang besar, handsome majority, bawa lagi pengundi ke DUN Payung Rumput. Saya tidak menghalang, benar. Saya teruskan perkhidmatan saya. Tapi pada masa yang sama saya juga menambahkan pengundi. Sekurang-kurangnya akan dapat satu kedudukan di mana bila kita bersaing secara telus. Kerana akhirnya rakyat akan menilai kualiti perkhidmatan yang kita sediakan kepada mereka. Bukannya dengan cara kononnya dibela oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan sebagainya. Dan saya yakin dan percaya kalau katakan setiap pilihan raya dibela oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, saya yakin dan percaya tidak ada kerusi pun pembangkang menang, sama ada di negeri Melaka, negara kita ataupun di seluruh Sabah dan Sarawak. Jadi Tuan Ketua, saya kira elok kalau kita dapat adakan satu penjelasan, maklumat yang jelas, senarai, perpindahan pemilih ini dibukakan, bagaimana mereka berlaku, dan saya yakin Suruhanjaya Pilihan Raya di peringkat negeri boleh memberi secara terbuka bagaimana ia berlaku, terutamanya di dalam Parlimen Tangga Batu, perpindahan lebih kurang 3,000 pengundi daripada sebuah parlimen pembangkang kota lain, Kota Melaka, kepada Parlimen Tangga Batu. Jadi Tuan Ketua, saya pun kalau boleh dibukakan, tak apa, saya setuju. Kalau dibukakan saya tahu siapa yang datang dan sebagainya, dan hari ini engagement telah berlaku di antara sama ada ahli Dewan Undangan Negeri dan juga ahli Parlimen. Kita tetap melakukan perkhidmatan dan saya tahu pihak pembangkang pun berlumba-lumba melakukan perkhidmatan cara mereka. Yang Berhormat Kepung umpamanya pernah sampai Pokok Senar, Kubang Krian, semua pernah sampai ke Parlimen Tangga Batu. Kononnya mereka akan menyediakan perkhidmatan yang lebih baik jika mereka menjadi wakil kepada rakyat di Parlimen Tangga Batu. Saya tak kisah perkara itu semua kerana akhirnya demokrasi ini adalah merupakan peperangan minda. Siapa yang boleh mendorong rakyat ke arah mereka ketika hari pilihan raya, alhamdulillah, terserahlah kepada mereka untuk menentukannya. Tuan Yang Di-Pertua, perkara terakhir yang saya ingin bawa di sini ialah tentang penukaran ataupun pemindahan tempat-tempat memilih, pusat-pusat mengundi ketika di hari pilihan raya. Saya mengambil contoh di Parlimen Tangga Batu, Tuan Yang Di-Pertua. Saya mempunyai satu pusat memilih yang mempunyai bilangan pemilih lebih dari 5,000 orang. Telah dipecahkan kepada 3 pusat memilih. Satu pusat memilih, pusat membuang undi ataupun pusat mengundi Sayang Selasih. Kedua, pusat mengundi Pulau Gadung, dan satu lagi pusat mengundi Pekan Kelebang. Apa yang berlaku hari ini, Tuan Di-Pertua, berlaku satu silang. Pengundi di Pekan Kelebang terpaksa mengundi di Sayang Selasih, pengundi di Sayang Selasih terpaksa mengundi di Pulau Gadung, pengundi di Pulau Gadung terpaksa memilih di tempat lain. Sedangkan satu ketika dahulu mereka hanya pergi untuk mengundi di suatu pusat mengundi, iaitu di Sekolah Kebangsaan Kelebang Besar. Tuan-tuan, saya ingin memberikan saranan kepada SPR supaya jika ini berlaku, ia akan menyebabkan pengundi-pengundi akan rasa bosan, dan akibatnya nanti mereka tidak akan keluar memilih, yang akan menyebabkan peratus keluar mengundi nanti berkurangan. Jadi cadangan saya supaya kita masih lagi menggunakan secara fizikal tempat membuang undi yang sama, tempat mengundi yang sama. Sebagai contoh, Sekolah Kebangsaan Pulau Gadung itu dia ada 3 bangunan. Jadi 3 bangunan itu boleh kita jadikan satu pusat memilih Sayang Selasih, satu pusat memilih Kelebang Besar, dan satu lagi pusat memilih Pulau Gadung. Jadi mereka akan datang ke satu tempat, cuma apabila mereka membuang undi di dalam kotak-kotak undi, mereka pergi ke bangunan yang berbeza. Ini akan memudahkan penduduk kampung supaya tidak berlaku gerak silang itu tadi, yang mungkin akan merumitkan juga pekerja-pekerja dan sebagainya. Apabila mereka datang ke pusat mengundi yang silap, mereka terpaksa dihantar ke pusat mengundi yang lain, yang akan mencetus rasa bosan kepada pengundi-pengundi nanti, yang mungkin akan mengakibatkan mereka tidak akan terus membuang undi. Jadi saya harapkan supaya pihak SPR dapat mengkaji secara spesifik, secara objektif, bagaimana masalah ini boleh diselesaikan, dan cadangan saya tadi adalah merupakan cadangan yang cukup baik
untuk SPR bekerja secara efektif dan segala gerak kerja tumpuan akan hanya tertumpu di satu kawasan pusat memilih. Boleh di barricade-kan, boleh diasingkan melalui blok-blok sekolah kebangsaan di Pulau Gadung itu, di Kelebang Besar itu. Jadi Tuan Ketua, Tengah Batu. Ya, ya. Oh, orang Melaka juga. Silakan. Terima kasih Berhormat Tengah Batu. Pertama saya ingin mengucap terima kasihlah dan tahniah kepada pihak kerajaan di atas sikap keterbukaannya. Bukan sahaja telah mengadakan penambahbaikan menubuhkan PSC, bahkan telah menunjukkan satu sifat yang cukup bersih. Walau bagaimana kita kata bersih sekalipun, pembangkang tetap menyalahkan kita. Kerana sudah sifat semula jadi mereka. Walaupun usul yang kita buat dia dibuat hari itu, kalau kita terima sekalipun sepenuhnya, dia akan menyalahkan kita lagi. Walaupun dalam pilihan tiap-tiap kali pilihan raya dia banyak menang, tetapi kita tidak pernah menyoalkan mereka. Tapi apa yang saya nak sebut di sini, sahabat saya daripada Tangga Batu, saya bersetujulah tentang Akta Pilihan Raya kita ni kalau boleh diperkasakan, diperkemaskan dan diberikan penambahbaikan. Macam seperti isu dana bagi saya lah, untuk satu-satu parti politik ni mestilah transparan. Apa yang saya lihat, saya dah pergi banyak pilihan raya. Sebelum saya jadi wakil rakyat, saya telah bertugas banyak tempat. Saya lihat parti-parti pembangkang begitu berselera sekali, begitu mewah sekali berbelanja. Jadi saya nak tahu sekarang, walaupun mereka menyalahkan pihak kerajaan, kononnya kita menggunakan jentera kerajaan dalam mengadakan kempen-kempen, tetapi sedarkah yang berhormat, mereka nampaknya mempunyai satu dana yang cukup besar. Ada tak satu pemantauan dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya bersama-sama dengan Bank Negara memeriksa sama ada dana luar? Kerana kita dapat lihat mereka berbaik-baik dengan negara luar. Jadi kalaulah ini berlaku, bukan saja kita telah menjualkan maruah negara kita. Apa jadi nanti kalau satu hari mereka memerintah, kita terpaksa mengikut telunjuk negara asing? Jadi saya minta kalau boleh pendapat daripada berhormat, apakah mekanisme yang terbaik supaya kerajaan dapat menentukan tidak ada perkara ini berlaku, bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan juga campur tangan daripada negara-negara luar. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Jasin kerana memberi kita satu buah fikiran baru untuk kita bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Jadi saya cuma boleh berkongsi dengan Yang Berhormat Jasin, kita tiada pilihan melainkan memenangi hati rakyat untuk kita menang pilihan raya umum akan datang. Tangga Batu, setelah Tan Sri, terima kasih. Setelah ada pengumuman cadangan kerajaan untuk meminta dana politik ini di audit, diberi resit dan sebagainya, tahukah Yang Berhormat bahawa ada 2-3 orang pemimpin parti pembangkang tidak bersetuju? Tidak bersetuju, sedangkan persoalannya ini ialah untuk ketelusan. Yang keluar dalam media alternatif dan membuat kenyataan-kenyataan akhbar mengatakan mereka tidak bersetuju. Apa masalah mereka tidak bersetuju dengan perkara ini? Sedangkan perkara ini baik, Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya boleh jawab satu je. Mereka tidak bersetuju kerana mereka pembangkang. Mereka tidak bersetuju kerana mereka pembangkang. Kalau tidak, tak dinamakan pembangkang. Terima kasih Yang Berhormat Tangga Batu. Saya ada satu lagi kebimbangan tambahan daripada Ketua Belut tadi, Tangga Batu, iaitu kebimbangan saya dan juga kebimbangan rakyat ialah ada yang menggunakan kebijaksanaan, iaitu menggunakan badan-badan NGO tertentu. Tetapi badan-badan NGO ini walaupun dia sah dan boleh berfungsi mengikut undang-undang, tetapi jelas dianya memainkan peranan untuk menyokong dan menjalankan gerakan untuk memastikan parti-parti politik tertentu menang dalam pilihan raya. Bukankah ini juga adalah merupakan satu campur tangan luar, satu bentuk pencerobohan yang sudah tentu tidak seimbang ataupun selaras dengan undang-undang dan kehendak rakyat? Contohnya Perkasa dan Jati. Perkasa dan Jati.
Tuan Ketua, apa yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jempol sebentar tadi juga termasuk di dalam kerunsingan pihak kerajaan. Itu sebab pelbagai rang undang-undang telah dibentangkan dan kita telah meluluskan pelbagai undang-undang bagi secara preemptif untuk kita meletakkan ada satu kuasa untuk mengawal sebarang kemungkinan daripada berlaku. Tuan Ketua, saya tahu Tuan Ketua pun dah pegang-pegang bibir itu, maknanya dah sampai masa saya akhir sekali berkaitan dengan kad pengenalan IC ni, Tuan Ketua. Dalam konteks kehidupan kita di Malaysia ni, IC ni sangat penting. Yang pertama, saya ingat lagi nenek mertua saya sebelum meninggal, dia kata, engkau jangan hilang IC aku tu, nanti besok dia orang tak dapat tanam aku bila mati. Jadi yang pertama, mati nak pakai IC juga, Tan Sri. Yang kedua, ketika mengundi, dan yang ketiga, ketika nak jadi calon. Jadi saya yakin, percaya dengan kaedah terbaru, sistem pengeluaran IC yang terbaru dan juga penyemakan IC yang terbaru yang disediakan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri ini akan menyumbang kepada kecekapan dan keberkesanan pilihan raya kita di masa hadapan. Jadi kalau ada masalah-masalah diskrepansis seperti yang disebutkan oleh pembangkang dan juga jawatan kuasa pilihan khas tentang ketidaksimbangan di antara pengeluaran IC dan juga pengundi-pengundi, saya yakin dan percaya ia boleh diselesaikan dalam sekejap masa saja. Jadi saya rayu supaya seperti hasrat Yang Berhormat Perdana Menteri untuk jika kita menang pilihan raya nanti kita tidak dilihat seperti didokong oleh SPR. Saya yakin, percaya apa saja yang kita buat mestilah kita kongsi bersama dengan rakyat untuk melihat ada niat untuk menghasilkan kerja secara ikhlas, secara jujur, dan kerja yang kita sediakan itu adalah satu kerja yang cekap ke arah penyediaan satu hari pilihan raya yang boleh diterima oleh keseluruhan masyarakat. Tuan Yang Ketua, akhir sekali saya merayu kepada rakan-rakan pembangkang, janganlah kita buli SPR ini, menangilah hati rakyat. Terima kasih. Tuan Yang Ketua, saya menyokong. Yang Berhormat tadi Jempol mengatakan suatu perkataan yang mengamit perhatian saya, yaitu kebimbangan mengenai dengan satu hal. Saya ada 12 kebimbangan, Yang Berhormat, yaitu termasuk apa yang kita bahas sekarang ini, 8 lagi rang undang-undang dan mungkin 5 usul daripada Kementerian Keuangan. By the law of it, we will not be able to complete it. Jadi saya minta benar-benar kerjasama dari Yang Berhormat. Setakat ini 8 sudah Yang Berhormat yang membahas. Jadi saya nampak ada lagi 2-3 orang yang ingin bahas. Bolehkah kalau kita singkatkan masa lagi daripada 20 menit itu 10 menit seorang bagi yang belum bercakap ini? 15 boleh. Kalau 15 yang rang undang-undang lain, Institut Pengajian Tinggi, College. Tan Sri Speaker, Tan Sri Speaker, ini kita sedang diedar cadangan pindaan kepada pindaan yang dibentangkan oleh kerajaan. Menunjukkan bagi saya bahawa pembentangan pindaan ini dibuat secara tergesa-gesa. Jadi saya setuju kalau dengan Tan Sri untuk menjimatkan masa, ditarik balik ke semua. Jadi kita berhenti, tak payah bahas. Sedangkan pindaan ini pun masih tidak memenuhi beberapa perkara penting yang sepatutnya diberikan perhatian daripada perbahasan-perbahasan rakan-rakan saya di pangkat awal tadi. Jadi ini menunjukkan kelemahan, memalukan Dewan kita. Malu, maknanya boleh baru bahas. Sepatutnya dari segi prosedur 1 hari notis. Dengan kebijaksanaan Tan Sri mengizinkan untuk mereka membuat pindaan. Ini memalukan Dewan. Sepatutnya ditarik balik. Kerajaan mesti datang dengan jiwa besar. Terima kasih, balik, terima kasih. mengaku kesilapan mereka, kecuaian mereka. Terima kasih Pokok Sunat, terima kasih. Terima kasih. Jadi kita 10 menit, 10 menit. yang lain. Boleh, 10 menit. Sekarang Gombak 10 menit. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri Speaker, kalau boleh Pokok Sunat, you tambahkan had your sedikit Tan say. Sri. Sila, 10 Kerana menit. wakil BN tadi dapat masa yang agak lumayan. Saya Kali yang berhormat, saya bagi tadi saya sudah agi-agi masa itu. Kalau saya panjangkan, lepas itu saya panjangkan juga di sini. Rasa juga tadi saya kasih lanjutkan. Saya perhatiin dengan itu, jangan susah. Sila. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya pohon supaya diberikan masa yang lebih panjang. Kerana rang undang-undang yang kita bahaskan pada petang ini penting.
untuk menentukan masa depan negara kita. Kita tidak mahu orang asing yang menentukan kedaulatan negara kita. Kita mahu bahas supaya satu pindaan yang lebih mantap, lebih kuat untuk menjamin satu pilihan raya yang bersih dan adil. Apabila saya teliti pindaan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 yang dibentangkan, ianya mengukuhkan lagi hujah saya bahawa majlis ini mesti menerima balik laporan minoriti yang kami cadangkan pada minggu yang lepas. Kerana laporan minoriti itu mengandungi isu-isu yang penting, fundamental issues untuk menjamin pilihan raya yang bersih dan adil, berbanding dengan pindaan yang dibawa oleh kerajaan yang tidak mencerminkan kesungguhan ataupun komitmen ke arah pilihan raya yang bersih dan adil. Sekadar pohon pindaan untuk istilah, tempat mengundi jadi pusat mengundi, membuang undi ditukar kepada mengundi. Ini kita serah kepada Dewan Bahasa lah. Ya, Datuk. Ya, ringkas saya nak tanya Gombak. Ada tak Gombak tahu ada berapa kes orang yang betul-betul pergi mengundi, dia pangkal, lepas tu dia ambil ketahuan dia buang? Berapa kes yang SPR jumpa dan berapa ribu kes yang ada kes sampai nak pindah undang daripada yang penting-penting rupanya ni nak pindah. Kalau nak ke istilah Tan Sri Provinsi, kita guna istilah belah bahagi. Siapa faham belah bahagi ni? Tapi kita tahu belah bahagi means what. Orang kampung pun tahu mengundi means what, buang undi means what. Jadi SPR dah ada statistik ke berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang yang ambil ketahuan undi sebab dia silap faham buang undi, dia pergi buang undi tu. Kelongkang mana? Tan Sri, saya belum pernah dengar ada kes sedemikian. Sebab itu saya rasa pelik. Isu yang besar yang kita bincang dalam PSC tak dibawa dalam pindaan Akta Kesalahan Pilihan Raya. Isu-isu remeh, soal istilah, soal jarak, itu yang dibesar-besarkan dan digembur-gemburkan. Seolah-olah dengan tukar istilah, pilihan raya akan menjadi bersih dan adil. Tidak. Saya minta kalau boleh majlis ini menimbangkan semula, bawa masuk balik minority report. Biar kita bahas sebab isu yang kita kemukakan berdasarkan perbahasan dan perbincangan dalam PSC itu besar. Sebagai contoh, dalam PSC kita bincang supaya SPR diberikan kuasa untuk memastikan media dalam negara ini bebas dan adil. Malahan kita mencadangkan kepada SPR. PSC dalam laporan yang terakhir mengesyorkan kepada SPR untuk meneliti Fasal 2 Perkara 115 Perlembagaan Persekutuan, di mana dalam Fasal 2 Perkara 115 Perlembagaan Persekutuan, SPR boleh meminta pihak berkuasa awam untuk memberikan apa-apa bantuan yang dapat dilaksanakan kepada Suruhanjaya dalam menunaikan tugasnya. Tugas SPR apa? Untuk menjamin pilihan raya yang bersih dan adil. Ini cadangan dalam PSC. Mengapa SPR tidak mengemukakan cadangan dan pindaan dalam perbahasan hari ini supaya mereka dapat teliti Fasal 2 Perkara 115 memberikan kuasa kepada SPR supaya media elektronik, media cetak dapat berlaku adil kepada semua calon yang bertanding, ke semua parti yang bertanding, supaya ada kebebasan media, ada akses media yang adil dan saksama. Tidak dibawa. Yang nak bawa soal istilah. Individu mana yang tak faham soal buang undi? Individu mana yang tak faham soal tempat mengundi? Sebab itu saya rasa kecewa setelah 6 bulan duduk dalam PSC. Kita bekerja kuat memberikan dukungan untuk penambahbaikan proses pilihan raya. Tetapi kerajaan Barisan Nasional tidak berminat. Kerana dia tahu kalau pilihan raya itu bersih, SPR bertindak secara adil, mereka akan tewas di semua negeri dan juga di Putrajaya, insya-Allah. Boleh. Itu Muhammad, boleh. Oleh kerana kinam batangan bagi saya tadi, saya bagi kinam batangan. Terima kasih Gombak. Begitu apa ini bersemangat. Yang mohon Gombak, sebetulnya kalau kira kecewa, kamilah di sini yang kecewa. Sebab Yang Berhormat tidak begitu memainkan peranan ke arah memperbetulkan keadaan.
Jadi apa sebetulnya yang dibimbangi oleh Muhammad? Ketidakadilan. Sebetulnya yang Muhammad tanding dua kawasan, Parlimen dan DUN. Dua-dua menang, majoriti besar pula itu. Kalau SPR tidak adil, tidak mungkin Muhammad menang dua-dua. Sebab kalau di Sabah dia panggil itu tamak, dua-dua dia mau. Tapi menang juga. Terima kasih Kinabatangan. Kalau SPR itu bersih dan adil, kita menang di Putrajaya dah tahun 2008. Itu jawapan saya lah. Ya. Jadi pindaan yang dibawa dalam perbahasan Tan Sri Speaker bukan isu yang substantif ataupun isu pokok dan fundamentals, tetapi lebih kepada soal pentadbiran istilah yang sebenarnya mencerminkan ketidaksungguhan kerajaan untuk menjamin satu pilihan raya yang bersih dan adil. Saya juga bila melihat cadangan yang dibawa oleh PSC, itu media, kita cadangkan. Tak ada kesungguhan untuk bawa pindaan. Kita juga mencadangkan dalam PSC supaya SPR juga meneliti peruntukan-peruntukan bagaimana kita nak mewujudkan caretaker government. Sebab sekarang ni dalam tempoh pilihan raya, masa itulah resmi jalan. Masa itulah resmi projek. Masa itulah bawa hampers, bawa basikal, bawa benih padi di Tanjung Karang. Ni apa benda punya parti ni? Yang Berhormat, boleh? Langsung tidak ada satu pengawasan. Bila kita tanya dengan SPR, nanti duduk. Bila tanya SPR kata kami tak ada kuasa. Apa berlaku di mana ada menteri mencelah ni? Taklah sebab sebut Tanjung Karang ni. Saya tak kata. Itulah. Sebab Tanjung Karang. Saya tak kata ahli Parlimen Tanjung Karang. Saya tak kata ahli Parlimen Tanjung Karang. Saya beritahu benih diagihkan di Tanjung Karang. Okey. Ya, Muhammad. Kau tak boleh sebab Tanjung Karang. Nak usir tak apa. Saya nak teruskan. Nak usir tak apa. Tapi janganlah usir benda. Janganlah dorok sangat tebuan. Tan Sri. Tadi saya bagi bila tanya SPR tidak ada kuasa. Apa berlaku di Sibu? I help you, you help me. Tanya SPR, oh kami tak ada kuasa. Sebab itu kita nak bagi kuasa. Kami dalam PSC Tan Sri, saya, Kuala Kerai, Rasah, beri pengakuan dukungan kuat kepada SPR. Nak bajet berapa juta, sebut, kami akan sokong. Nak kuasa apa, kami akan sokong. Tapi yang dibawa soal istilah, ini yang kami tak faham. Bawalah pindaan yang memberikan kuasa kepada SPR untuk menjamin pilihan raya yang bersih dan adil. Soal caretaker government kami cadangkan. Lihat apa mekanismenya, bagaimana kerajaan yang hadir yang hari itu, kerajaan the government of the day. Bagaimana mekanismenya? Okey, dia boleh kekal tetapi tak boleh lulus projek. Tak boleh resmi projek, tak boleh lulus tender. Tak ada. Tidak ada sebarang pindaan yang dibuat di dalam akta kesalahan pilihan raya. Boleh, Kota Belud. Sebab Tadi itu saya bagi kita tadi. ambil keputusan. Kita kena tolak pindaan ini. Sekarang